وتنفرج به الكرب وتقضى به حوائج وتنال به غرائب وحسن خواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدن كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به حوائج وتنال به غرائب وحسن خواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدن كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به حوائج وتنال به غرائب وحسن خواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدن كل معلوم لك. إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله سلامه عليه وعليهم أجمعين
وعلى آل كل والصحابة والقرابة والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح معلمين وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى خصوصا إلى أهل المجلس وخصوصا إلى أهل بيتنا وخصوصا إلى أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شئل لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا رحمة للعالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu sesekali mati melainkan mati dalam keadaan Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah, yakni agama Islam, wa la tafarraqu, dan janganlah kamu berpecah belah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, tidak aku utuskan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan rahmat bagi sekalian alam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabi ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'. Yang dikasihi pada Tuan Pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, ashabul fadilah, tuan-tuan imam, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, para asatizah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Moga kita berada dalam rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkan segala kesilapan kita, sama ada kesilapan kita yang berbentuk kecil maupun besar. Moga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki yang barakah kepada kita. Moga Allah Subhanahu wa ta'ala mengurniakan zuriat kita yang salih dan salihah. Moga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita daripada sebarang wabak, dan Allah kurniakan jalan kesabaran dan jalan kepulihan kepada insan yang di luar sana yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan wabak ini. Dan moga Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat wabak ini dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pertama sekali, marilah kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana orang yang bersyukur dengan nikmat Allah Ta'ala ini, orang itu adalah orang yang paling beruntung. Kita ni ibu-ibu, ayah-ayah muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, jika kita bersyukur di atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, walaupun nikmat itu yang kecil maupun apatah lagi nikmat itu besar, kita bersyukur dengan pemberian Allah Ta'ala, itu adalah satu anugerah yang sangat ternilai dalam kehidupan kita. Begitulah anugerah yang Allah Ta'ala kurniakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
yang merupakan asbab kepada kita mendapat rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan tuan-tuan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ni tuan-tuan dijanji oleh Allah Ta'ala adalah umat yang pertama yang akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita nak ceritakan tentang syurga ini, satu benda yang sangat istimewa dalam kehidupan kita. Satu benda yang istimewa dalam kehidupan kita. Samalah juga bagaimana kita menempuh pelbagai ujian yang Allah Ta'ala berikan dalam kehidupan kita ini. Kata para ulama mengatakan bahawa ujian yang Allah berikan kepada kita ini adalah satu bahasa rindu yang datangnya daripada Allah. Sebab apa saya kata ujian tu datang daripada Allah? Kerana la tataharraku zarratun illa biiznillah. La tataharraku zarratun illa biiznillah. Tidak akan bergerak walaupun sebesar zarah atas izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Mana apa yang ada di atas alam ini, sama ada alam ini, alam yang kita nampak maupun alam yang gaib, alam atas muka bumi Allah dunia ke, alam di bawah tanah ke, alam di bawah laut dan sungai, semua itu adalah bergeraknya alam tersebut, benda hidup tersebut, semua itu adalah di atas izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu ya ayah dirahmati Allah Taala, tadi kita baca apa tadi, selawat tafrijiyah. Selawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-qurabu wa tuqda bihi hawaiju wa tunalu bihi gharaibu wa husnu khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin wa nafasin bi'adanin kulli ma'alumin lak. Ayah ibu-ibu dirahmati oleh Allah Ta'ala, kenapa saya bawa selawat tafrijiyah ini dengan penuh cara lenggok bacaan Qurannya secara taranum? Kerana apa tuan-tuan? Kerana macam mana kita nak jatuh cinta dengan zikir kita, sama ada zikir kita subhanallah ke, alhamdulillah, Allahu akbar, ataupun dengan bacaan selawat kita, supaya kita baca itu dia tersentuh pada hati. Sebab bila tersentuh kepada hati kita ini, ya Masya Allah, sebab hati ini adalah permulaan kepada tingkah laku manusia. Hati ini adalah permulaan kepada tingkah laku manusia. Kalau katalah hati kita ni bersih, nescaya apa yang kita tunjukkan pada tingkah laku kita akan menjadi perkara yang memberikan keuntungan. Begitulah sebaliknya jika hati kita sakit, seperti mana yang telah diingatkan dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih
Wahai orang beriman, takutlah kamu, yakni bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar takwa. Al-Imam Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali menceritakan tentang definisi takwa ini berdasarkan pada Al-Quran, termasuk orang yang sentiasa membersihkan hatinya daripada kesilapan, daripada dosa. Ia merupakan satu proses tazkiyah an-nafs, proses pembersihan kepada jiwa-jiwa manusia. Pasal hadirin dirahmati Allah Ta'ala, kita lihat sedikit ya, apa kandungan ayat yang kita bacakan selawat tafrijiyah tadi, kerana kita malam ni malam Jumaat, esok hari Sayyidul Ayyam, penghulu bagi segala hari, hendaklah kita sentiasa banyak selawat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyakkan selawat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Cuba kita tengok sedikit tuan-tuan ya. Sebab malam ni saya nak cerita tentang kelebihan orang yang mendapat kasih sayang Allah. Kelebihan orang yang mendapat kasih sayang Allah adalah bersangkut paut dengan apa yang kita bincangkan pada bulan sudah tentang halawatul iman, iaitu orang yang mendapat kemanisan iman ya. Tapi sebelum tu tuan-tuan, kita lihat sikit selawat tafrijiyah ini. Ya Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman, yang bermaksud, ya Allah, berilah restu dan kesejahteraan yang sempurna. Ya, berilah restu dan kesejahteraan yang sempurna ala sayyidina Muhammadin, kepada junjungan kami, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanhallu bihil uqad wa tanfaruju bihil qurab, semoga terurai segala kesimpulan. Masya Allah, semoga terurai segala kesimpulan benda kesulitan yang berlaku dalam hati kita. Pasal ulama mengatakan antara salah satu zikrullah, zikir yang boleh menyebabkan kita keluar daripada masalah, iaitu orang itu sentiasa berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang selawat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia membuktikan cintanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Contoh, kalau kata kita, macam mana orang nak tahu Allah sallallahu alaihi Muhammad? Bagaimana orang nak tahu kita ni kasih kepada mereka dengan kita menyebut contoh kepada anak kita, babah sayang kepada anak babah, sayang. Anak kita pun bila dengar tu, oh, abah ataupun babah sayang pada diri dia sebagai seorang anak. Tapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah sallallahu alaihi Muhammad, tanda orang yang cinta betul-betul kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dia sentiasa berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita lihat sikit ya. Iaitu orang yang sentiasa berselawat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tanfarju bihil qurab, dilepaskan daripada segala kesusahan. Allah, saya teringat tentang selawat tafrijiyah ni, kata guru saya, ibu-ibu ayah-ayah ya, kalau bolehlah, kalau boleh, antara kita nak penuhkan masa kita ya, lepas kita solat ya, macam ibu-ibu nak masak dan sebagainya, contoh, kita amalkan selawat tafrijiyah ni, terutama selepas solat kita baca 10 kali selepas solat, kita amalkan, lazimkan, insya-Allah dia akan jadi rasa lain tuan-tuan, percaya cakap saya. Paling tersentuh lagi tuan-tuan bila kita dah masuk bulan Maulid tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila kita baca karangan-karangan tentang tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh baru ni tuan-tuan saya buka yang dikarangkan oleh Ashabul Fadilah Dr. Ramadan Al-Buti. Baru baca sikit tuan-tuan, sikit je. Helaian dia lebih kurang tebal. Tapi saya baca sikit. Masya-Allah tuan-tuan. Saya yakin orang yang menulis Ashabul Fadilah Dr. Ramadan Al-Buti tersebut, dia menulis dengan jiwanya. Tak kala orang yang membaca yang tersentuh jiwa. Apatah lagi orang yang sentiasa melazimi bacaan selawat. Bila baca sikit je, masya-Allah, hati dia rasa tersentuh sangat. Hati rasa tersentuh. Kita kena tersentuh tuan-tuan. Bila orang cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena ada rasa mahabbah yang bercambah-cambah. Perasaan cinta dan kasih kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tu kena bertambah semakin hari. Ya, Allah SWT. Cuba kita tengok
wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib, ditunaikan segala hajat. Masya-Allah. Orang yang berselawat pada baginda Nabi SAW bukan sekadar dikeluarkan daripada masalah, diangkat masalahnya, tetapi ditunaikan hajatnya. Masya-Allah. Ditunaikan hajatnya. Apa lagi dibacakan? Tercapai segala keinginannya. Apa hajat dalam hati? Hajat ni yang tak nampak ni tuan-tuan. Iradah, kemahuan manusia. Kata guru saya, iradah kita ni kita kena jaga benar-benar. Iaitu berkehendak, kita berkehendak benda yang baik-baik berlaku. Jangan berkehendak benda yang tidak baik. Ya, sebab Allah itu adalah bersifat Ar-Rahim. Allah itu adalah bersifat penyayang, pengasihnya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seterusnya, wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam, dan mendapat husnul khatimah. Ini kemuncak kita ni. Bayangkan ibu-ibu ayah dirahmati oleh Allah Taala, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita yang hidup ini Allah nak tengok ahsanu amala, orang yang terbaik amalannya. Dan paling anugerah yang paling berharga bagi diri kita apabila Allah kurniakan kita ini husnul khatimah. Kematian yang sangat mulia, kematian yang sangat baik. Kematian yang sangat baik, masya-Allah. Ya, apa dikatakan lagi? Allah sallallahu Muhammad biwajhihil karim, dan dicurahkan wa husnul khawatim, ya, dan dicurahkan hujan rahmat, masya-Allah. Biwajhihil karim, dengan berkat pribadinya yang mulia, masya-Allah. Maka benarlah tuan-tuan, ayat yang saya bacakan tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak aku utuskan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berikan rahmat bagi sekalian alam. Bukan sekadar akhlak Nabi yang berikan rahmat bagi sekalian alam, tetapi ulama mengatakan batang tubuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan asbab kepada kita mendapat rahmat Allah. Ya Allah, sedih tuan-tuan. Kalau kata tak sedih tuan-tuan, apa yang diceritakan Allah sallallahu Muhammad? Pohon kurma tuan-tuan pernah disentuh oleh baginda Nabi SAW sehingga pohon kurma tu menangis. Bila kata menangis, kenapa menangis? Rupanya semakin hari Allah SWT dah tak terasa sentuhan baginda Nabi SAW. Itu pohon kurma. Apatah lagi kita umat Nabi SAW. Kita yang tak pernah jumpa baginda Nabi SAW, tapi baginda Nabi SAW bersaksikan kepada sahabatnya, Allah SWT mengatakan bahawa baginda sangat merindui kita. Masya Allah, sangat-sangat merindui kita. Maksud tuan-tuan, kita kena, Allah SWT, la yu'minu ahadukum hatta aku ahabba ilaih min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tak sempurna iman di kalangan kita selagi mana kita tak kasih dan sayang pada baginda Nabi lebih daripada segalanya. Lebih daripada mak bapak kita kasih, lebih daripada anak kita, wan nasi ajma'in, lebih daripada manusia di seluruhnya. Sebab ini kaitannya yang kita nak bincangkan tuan-tuan. Ya, ada berkaitan tentang orang yang berkasih sayang sesama makhluk kerana Allah akan dihimpunkan oleh Allah Ta'ala di yaumul mahsyar Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mendapat perlindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kita bincangkan malam ni. Dan kita habiskan tuan-tuan apa dikatakan? Wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin. Wa nafasin ni, kalau saya sebut wa nafasin memang saya rasa sedih. Sebab apa saya kata sedih? Tuan-tuan tengok ya. Demikian juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat baginda pada setiap kelipan mata dan hembusan nafas. Masya-Allah. Kita hembus nafas tak tuan-tuan? Hembus nafas kita ni mendapat rahmat Allah asbab daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal kita kena sayang Nabi. Ayah-ayah, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak dirahmati Allah Ta'ala, kita kena sayang dan cinta Nabi betul-betul. Cinta Nabi betul-betul. Kata almarhum Tuan Guru kita, tuan-tuan, kita sedekahkan Fatihah kepada almarhum Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Fatihah. Auzubillah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu. Salawatullah.
Hadirin dirahmati Allah Ta'ala, saya rasa seluruh alam menangisi pemergian ulama ini. Hati saya betul-betul tersentuh tuan-tuan, sebab kali terakhir saya berjumpa dengan Tuan Guru waktu sebelum Covid hari itu di bumi Taiping tuan-tuan. Ada satu tausiah khas yang disampaikan tentang kitab hari akhirat tuan-tuan. Habis khatam kitab tu tuan-tuan, Allah selamat. Kita jemaah duduk lagu ni lah. Maka Tuan Guru kata, antum semua adalah muridku. Oh, sedih lah. Sedih dia. Antum semua adalah muridku. Kalau anak tak ada di depan mata ni, jangan lupalah berdoa pada Allah, bacalah Fatihah banyak-banyak tuan-tuan. Subhanallah. Tuan-tuan, sebelum Tuan Guru kembali ke rahmatullah, beliau mengkhatamkan kitab Syama'il Al-Muhammadiyah. Subhanallah. Insya-Allah. Itu pasal tuan-tuan, dan banyak ulama mengatakan pemergian Tuan Guru ini betul-betul dengan tengok sebelum kematiannya, Allah SWT membuktikan kecintaannya yang betul-betul tidak pudar kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan hadirin dirahmati Allah Taala, ya, di sini katalah setiap nafas kita ini perlu ada, ya, kita sentiasa kena ingat. Ini dikatakan sebagai fazakir, ingat. Ingat di antara satu sama lain. Baik. Bi'adadin kulli ma'lumin la, bahkan sebanyak pengetahuan engkau. Maknanya Allah yang mengetahui segala-galanya. Itu yang saya bacakan tadi tuan-tuan, la tataharraku zarratun illa biiznillah. Tak bergerak sebesar zarah ini atas izin daripada Allah. Tuan-tuan, lidah kita ni nak berzikir kepada Allah, ini semua bukan kerana kudrat kita, bukan. Tapi kehendak Allah. Ayah-ayah, ibu-ibu, kita main masjid, abang-abang main datang kuliah ni, kaki kita bergerak ni tuan-tuan, bukan kerana kederat kita tau, tapi ini adalah semua datangnya daripada izin Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal kita kena bersyukur sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah tuan-tuan, ya, kita menyambung tuan-tuan perbahasan tentang halawatul iman. Ya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang mendapat kemanisan iman itu, iaitu yang pertama, dia kasihkan Allah dan baginda Nabi lebih daripada segalanya. Telah kita bincangkan pada bulan sudah. Yang kedua, iaitu orang yang mengasihi di antara satu sama lain. Sama ada ibu dan ayah sayang pada anaknya, suami sayang pada isterinya, isteri sayang pada suaminya, adik-beradik sayang di antara satu sama lain, yang sahabat handai sayang di antara satu sama lain. Dia sayang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak memandang kepada rupa parasnya, dia tidak memandang kepada martabatnya, pendidikannya, pangkatnya, darajatnya, masya-Allah, hartanya, tapi dia sayang dan kasih pada sahabat dia dengan keluarga dia. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, tanda orang yang mendapat halawatul iman, iaitu orang yang setelah diberikan hidayah oleh Allah Taala, dia benci untuk kembali kepada kekufuran, seperti mana dia benci dicampakkan masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dibacakan oleh imam kita tadi, doa apa tuan-tuan? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan engkau gelincirkan hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan hidayah pada kami. Mana Allah beri hidayah pada kita. Hashtag tuan-tuan, hidayah itu mutlak milik Allah, bukan milik makhluk. Hidayah itu mutlak milik Allah. Pasal tuan-tuan, ada orang tanya saya, ustaz, orang tu macam-macam cerita lah, keburukan orang duk cerita lah. Saya terus cakap, tak apalah, kita doa lah pada Allah elok-elok. Doa pada Allah. Guru saya dia bagi doa lah, kata apa? Dalam suratul Maidah. Ayat ini dibacakan oleh Nabi Allah Isa alaihissalam. In tu'azibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ini kita rakam tuan-tuan, tengok balik. In tu'azibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ayat ini kita hafal. Tengok kemungkaran berlaku, baca depan mata. In tu'azibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Masya-Allah. Sebab orang yang berdoa ni, sesama makhluk ni, yang kawan kita tak tahu kita berdoa kerananya, kepadanya, masya-Allah, inilah yang terbaik. Kita tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu, abang-abang semua, kalau kata kita berdoa dengan sahabat kita, kita jangan beritahu, awak malam tadi berdoa pada Allah, mika dimurahkan rezeki. Jangan, nah? Kita doa biar ikhlas.
Sebab ulama kata ikhlas ini Allah SWT Muhammad seperti seekor semut hitam berjalan di atas batu yang berwarna hitam, jalan pula waktu malam. Ayah-ayah, ibu-ibu, kita nampak tak semut tu? Tak nampak kan? Tak nampak. Kalau anak anda pun tak nampak kan? Pakai mikroskop pun mungkin tak nampak juga lah, tuan-tuan. Maknanya ikhlas ni Allah je tahu. Ikhlas ni Allah tahu. Okey, baik. Maka pada malam ini, tuan-tuan, dalam penghuraian kita nak tengok ya apa yang dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita tengok sikit, tuan-tuan, ya. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yaqulu yawmal qiyamah aynal mutahabbuna bi jalalil yawmi uzilluhum fi zilli yawma la zilla illa zilli. Masya-Allah. Muttafaqun alaih, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa dikatakan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Taala berfirman pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang kasih mengasihi kerana keagunganku? Allah tanya. Bila kita berhimpun di padang mahsyar Allah Ta'ala, Allah tanya balik, di manakah orang-orang ni yang dia waktu hidupnya berkasih sayang kerana keagunganku? Ini ada kaitan di antara halawatul iman yang kita bincangkan pada bulan sudah. Orang yang berkasih sayang, ya, dia jaga tali silaturahim dan tali silaturahmi, ya. Maknanya sama ada menjaga hubungannya dalam keluarga ataupun dalam hubungan konteks kehidupan bermasyarakat, dia jaga kerana Allah. Maka ditanya balik pada Allah, mana dia orang tu yang waktu hidup tu dia berkasih sayang kerana Allah Ta'ala. Allah umumkan. Masya Allah. Bayangkan, tuan-tuan, kalau kata nama kita diumumkan, Masya Allah, juara imam muda musim ke-11 contoh, jatuh kepada sepolan bin sepolan. Masya Allah. Kita dah rasa kalau kena adik-beradik kita, oh Alhamdulillah, Alhamdulillah, seronok tidak? Tapi bayangkan bagaimana Allah mengumumkan nama kita. Allah umumkan nama kita. Masya Allah. Di manakah orang-orang ketika hidupnya dia kasih sesama manusia itu kerana Allah Ta'ala? Masya Allah. Allah Ta'ala umum, tuan-tuan. Kita tengok sambungan. Apa dia katakan? Allah sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang kasih mengasihi kerana keagunganku? Hari ini, iaitu hari kiamat ni, pada hari kiamat yaumul akhirat ini, hari ini aku, yakni Allah, akan melindungi mereka itu di dalam perlindunganku pada hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Subhanallah. Pasal, tuan-tuan, dalam konteks kehidupan bermasyarakat kita pada hari ini, hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena jaga betul-betul hubungan tali persaudaraan kita. Ya, jaga sungguh-sungguh. Ya, ada orang tanya saya, Ustaz, saya ni kadang-kadang dah tak bercakap dengan adik-beradik saya bertahun lamanya. Tuan-tuan, ya, kadang-kadang orang ni ditimpa musibah ni banyak cara, tuan-tuan. Banyak cara. Banyak cara ditimpa musibah. Tapi yang paling penting, ya, kita kembali kepada Allah Ta'ala balik. Maknanya kembali kepada Allah Ta'ala itu saling memaafkan di antara satu sama lain. Ya? Kalau dalam konteks masyarakat pun ada, tuan-tuan, berlaku. Waktu saya turun satu kawasan, ada kuliah saya, Allah SWT, dia kata, Ustaz, makcik ni hampir dah setahun rasa tak bercakap dengan jiran sebelah rumah. Saya kata, pasal apa makcik? Dia marahkan makcik ni tanam bunga banyak sangat. Tanam bunga pun orang marah. Masya Allah. Ni betul, Haji, Allah SWT. Tanam bunga, orang kata, kenapa orang marah tanam bunga? Kadang-kadang makcik tak larat, bunga tu dah kering, kena kat halaman rumah dia marah makcik. Dia kata, tak bercakap, setahun sebab bunga. La haula wala quwwata illa billah. Paling teruk lagi jika tak bercakap, berebutkan harta dalam adik-beradik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan hadirin dirahmati oleh Allah SWT, ya. Pasal kita kena apa? Kita tengok balik apa yang dikatakan oleh baginda Nabi SAW, kullu bani Adam khata' wa khairu khata'i natawwabun.
Kita ni makhluk Allah yang tak lari daripada kesilapan, dosa. Ada lagi banyak dosa daripada ayahanda dan bonda semua. Kita kena sedar setiap hari celik mata ni, kata Al-Imam Al-Ghazali, orang yang celik mata sehari bermaksud Allah masih memberikan peluang kepadanya untuk bertaubat di atas dosa-dosanya. Masa kita merintih dengan Allah, tuan-tuan. Apa kita merintih dengan Allah ketika kita semayang? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Habis semayang kita baca apa? Astaghfirullah. Ya Allah, aku minta ampun ya Allah. Kalau kita zikir, tubna ya Allah, kami bertaubat pada Allah. Wa raja'na ya Allah, dan kami akan kembali kepada Allah. Wa nadimna ya Allah, maafkanlah kami ya Allah, maafkanlah kami ya Allah. Maknanya hidup kita ni, ayah-ayah, ibu-ibu, abang-abang semua yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, kita kena sedar kita ini makhluk pendosa yang setiap hari kita tak lari daripada dosa, melainkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal kita kena ikut Nabi kita, tuan-tuan. Nabi kita ni Nabi kita ini apa dikatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah kurniakan Nabi ini beri rahmat pada sekalian alam. Masya-Allah. Tengok tadi hadis tadi, kullu bani adam khata'. Semua manusia buat salah. Wa khairul khata'i, terbaik di antara manusia buat salah itu, buat dosa itu, minat tawwabun, bertaubat pada Allah. Pasal tuan-tuan, kita berkasih sayang. Man la yarham la yurham. Barang sesiapa yang tak kasih sama manusia, la yurham, Allah takkan kasih kita, Allah takkan sayang kita. Walaupun kita semayang sunat beratus rakaat, tuan-tuan, tapi perhubungan kita sesama tawanan kita tak jaga sungguh-sungguh. Ni pesanlah Tuan Guru, termasuk Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, dia kata jaga benar-benar Allah. Tuan-tuan, siapa yang mendengar kuliah khas tadi Tuan Guru Syekh Zainul Asri jam 9.30 pagi? Sedih kan? Allah SWT tentang apakah amalan anak-anak yang menyebabkan ibu dan ayahnya masuk dalam syurga Allah. Saya dengar, tuan-tuan, air mata Allah. Tentu saya dalam kereta, saya ada kerja tadi, saya dengar buka dalam kereta. Allahu Akbar. Satu je kuncinya, abang-abang, ibu-ibu semua, ayah-ayah semua, iaitu kita ini jadi anak yang soleh. Jadi anak yang soleh ini bukan berjam-jam, bukan bersaat-saat, bukan berhari-hari, tapi jadi anak yang soleh selama-lamanya. Allah sallallahu alaihi wasallam. Paling sebab hati saya, tuan-tuan, Allah sallallahu alaihi Muhammad, ya, ketika ibunda kepada Tuan Guru Syekh Zainul Asri kembali ke rahmatullah, ya, adik kepada Tuan Guru Syekh Zainul Asri, ibundanya di atas ribaan adiknya. Insya-Allah. Apa yang dikatakan oleh ibundanya, dia kata apa? Syurgalah kamu, syurgalah kamu, syurgalah kamu, tuan-tuan. Waktu mak kita meninggal dunia, jika mak kita kata syurgalah kamu, syurgalah kamu, apa Tuan Guru Syekh Zainul Asri kata? Memang syurgalah tempat anak tersebut. Mari kita renung sama-sama bagaimana perhubungan kita dengan mak ayah kita, hubungan kita dengan rakan taulan kita. Terpaksa, tuan-tuan, kita kena jaga perhubungan ini. Jagalah perhubungan sesama manusia ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana pengajaran daripada apa yang kita bincangkan yang pertama, Islam menganjurkan umatnya supaya mengasihi antara satu dengan yang lain semata-mata kerana Allah. Maknanya semata kerana Allah, dia bukan rapat dengan satu hamba Allah sebab pribadinya, bukan rapat semata-mata dengan satu hamba Allah kerana pangkatnya, keturunannya, jawatannya, tak. Tapi dia memang betul rapat kerana lillahi ta'ala, kerana Allah sungguh-sungguh, kerana Allah sungguh-sungguh. Ya, saya kat pejabat, tuan-tuan, kadang jumpa Allah sallallahu alaihi Muhammad, kata, ustaz, mak saya ni, saya jaga mak saya sakit. Dia kata, baguslah kak jaga mak sakit, tapi saya sedih, ustaz. Dia kata, sedih pasal apa pula kak?
mak saya selalu puji abang saya dengan kakak saya. Saya kata, oh, kenapa mak puji abang dan kakak? Dia kata apa? Abang saya engineer, kakak saya doktor. Lepas tu saya pun tanyalah pada orang yang jumpa saya, kata, kakak kerja apa? Saya kerja kilang, ustaz. Dia kata, ya Allah. Tuan-tuan, berlaku tak dalam kehidupan kita? Ada berlaku, tuan-tuan. Statistik tu ada pada saya. Ya? Ibu dan ayah sendiri kadang-kadang, maaf katalah ibu ayah yang dirahmati, yang dikasihi Allah Ta'ala, kita berbelah bagi kasih sayang dengan anak-anak. Sedangkan anak itulah, yang kerja kilang itulah yang jaga kita waktu kita sakit, yang hantar kita pergi dialisis, cucuk insulin, anak itu. Allah SWT. Pasal tuan-tuan, ini ditekankan dalam hadis ini. Tak kira apa kita, ibu ke kita, ayah ke kita, suami ke kita, anak ke kita, kawan ke kita, sahabat ke kita, majikan ke kita, pekerja ke kita, kita berkasih sayang di antara satu sama lain kerana Allah semata-mata. Yang kedua, Allah memberi jaminan kepada orang-orang yang kasih sayang kerananya dengan melindungi mereka di bawah arash pada hari kiamat. Seperti mana dibacakan hadis ini, Allah umumkan, Masya Allah, di manakah umatku yang berkasih sayang waktu hidup tu kerana keagunganku, aku nak umum dia di yaumul akhirat Allah Ta'ala. Masya Allah. Yang ketiga, hikmah pertanyaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tentang golongan yang kasih mengasihi, sedangkan Allah lebih mengetahui dan mengenali mereka hanyalah untuk mengisytiharkan kelebihan mereka kepada ahli masyar. Maknanya Allah umumkan nama kita ini di ahli masyar. Allah nak mengangkat martabat kita. Kasih sayang, kasih sayang sesungguh. Kasih sayang sesungguh, insya-Allah. Dan terakhir, harus mengalu-alukan orang yang melakukan kebajikan dan menyebut nama mereka dalam perhimpunan untuk menggalakkan orang lain mencontohi mereka. Maksudnya ini menjadi sumber inspirasi ataupun motivasi. Ya, sebagai galakan kepada kita, ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bertolonganlah kamu dalam mengerjakan kebaikan, jangan tolong-tolong dalam mengerjakan kemungkaran. Baik. Dan Allah sallallahu Muhammad, sekiranya tidak dibimbangi menimbulkan kemudaratan seperti riak dan ujub. Ini telah saya bincangkan. Tuan-tuan ingat balik siri kuliah saya yang saya katakan muflis akhirat. Ada dua siri terhadap saya. Ada, alhamdulillah, sahabat kita rakam kuliah tersebut. Tuan-tuan tengok balik. Makna kita beramal ada riak, ada ujub. Apa itu ujub, tuan-tuan? Ujub ini kita meninggikan diri kita di samping kita merendahkan orang lain. Mika jangan cakap banyak, Mika tak pergi haji lagi. Teman ni dah berpuluh kali pergi haji. Maaf katalah tuan-tuan, berlaku juga mai datang. Ujub kepada amalan. Mika cakap lebih-lebih ni, Mika ni bangun tahajud ke? Lain macam teman bangun tahajud. La haula wala quwata illa billah. Pasal tuan-tuan yang dirahmati, yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, kita jaga hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tak lihat rupa paras kamu, Allah tak lihat kepada harta benda kamu, tetapi Allah melihat hati kamu, wa a'malikum, dan Allah melihat apa amalan kamu. Moga-moga kesimpulannya, tuan-tuan, hendaklah kita berkasih sayang dalam konteks ini. Kasih sayanglah hanya semata-mata kerana Allah. Moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kita, Allah umumkan nama kita di yaumul akhirat nanti, orang yang betul-betul ikhlas berkasih sayang di antara satu sama lain. Saya rasa sekadar itu saja. Mohon ampun dan maaf ibu-ibu ayah. Moga-moga kita mendapat rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi. Allahumma a'tini mahabbataka wa ma'rifataka
Tuhanku, Engkau tujuan hidupku, Ridhamu matlamatku, kurniakanlah kepadaku kasih padamu dan mengenal dirimu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma dina bihidayatil Qur'an, Allahumma dina bihidayatil Qur'an, Allahumma dina bihidayatil Qur'an. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Marilah kita tangguhkan majlis ilmu kita dengan tasbih, kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.